satu bidang yang lain. Ya, kita bercerita mengenai Hari Kesedaran Hidradenitis. Betul ke doktor sebutan itu? Ya, nama betulnya ialah Hidradenitis suppurativa. Denitis. Okey. Kita bersama dengan Dr. Kartini Farah Rahim yang merupakan pensyarah perubatan dan pakar dermatologis UPM. Ini bercerita tentang Hari Kesedaran Radang Akar Rambut. Okey, ini satu yang agak orang kata kita jarang sebenarnya dengar ni, dan juga kita bersama juga dengan Ikmal Ahmad yang merupakan pesakit hidradenitis suppurativa. Doktor, secara ringkas kita mulakan dengan doktor sendiri. Apa sebenarnya radang akar rambut ni? Okey, radang akar rambut ni adalah sejenis penyakit yang sebenarnya lazim juga. 0.5 ke 1% populasi Malaysia menghadapi penyakit ini, tetapi seperti Encik cakap, memang tak ramai orang yang tahu. Masalahnya ialah disebabkan oleh folikel rambut. Folikel tu ialah di mana rambut itu terbenam di dalam kawasan kulit tu, dinamakan folikel. Bila ada keradangan, tempat itu menjadi seperti jerawat. Okay, jerawat-jerawat ni bukan jerawat biasa ya. Dia akan berada di kawasan-kawasan celah-celahan lipatan, seperti di ketiak, di kawasan punggung, di kawasan lipatan-lipatan yang lain seperti di bawah payudara, di kawasan kemaluan, ya, di pangkal peha. Dan bila ada masalah ini, lama-lama dia akan jadi terowong di bawah kulit. Bila dia lama-lama dia akan menjadi parut yang tebal. Okey. Dan masalahnya ialah bila dia ada keradangan, nanah itu akan meledak. Banyak dan berbau. Betul, Iqmal? Dan bila dia aktif ya, dia jadi banyak nanah dia jadi melekit-lekit dan berbau, dan selalunya pesakit akan merasa malu dan murung disebabkan oleh masalah ini. Jadi mereka malu untuk berhadapan dengan orang ramai, dan ramai juga malu berjumpa dengan doktor. Yang itu adalah masalah itu yang kita hendak buang. Dan Hari Kesedaran Hidradenitis ini adalah penting supaya orang kenal masalah penyakit ini. Supaya orang tampil ke hadapan. Okey, dan bagaimana pula rawatannya? Ada rawatan untuk mengubat? Yes, hidradenitis ada rawatan, tetapi tidak ada cure. Maknanya tidak ada ubat yang kata kita bagi dan dia ada hilang sama sekali lah. Ada ubatan-ubatan seperti antibiotik yang lama ya, bukan antibiotik yang sekejap saja boleh menurunkan penyakit ini. Antibiotik yang lama, retinoids, acetretin, dan kalau penyakit itu teruk, kita boleh bagi biologics. Biologics itu seperti adalimumab. Itu adalah injection. Yes, jenis injection. Ikmal sendiri, berapa lama mengidap radang akar rambut ni, dan dah berapa lama dapat rawatan? Okey, kalau macam saya start inilah masa saya ambil degree dulu. Okey, masa tu dia naik macam, saya tak tahu benda ni hidradenitis, saya ingat benda ni jerawat biasa. So memang biasanya orang akan salah faham, dia anggap benda ni macam jerawat sebab dia akan naik macam kecil dulu mula. So macam orang macam okey, eventually benda ni akan hilang. Okey, so macam saya bila dia naik first, dia naik kat ketiak. So saya macam okey, mungkin jerawat, okey tak apa-apa. So bila masa tu second year tahun 2009, 2010 macam tu. So dah 6 tahun lah. Dah 6 tahun kena. Okey. Masa tu tak tahu, saya pergi jumpa doktor dekat hospital, kat universiti. Dia bagi antibiotik macam biasa. So saya pun tak tanyalah benda ni apa, sebab saya ingat jerawat biasa. Ingat jerawat biasa. Lepas tu bila dia dah bagi antibiotik seminggu, so saya makan habislah. Tapi tak ada kesan apa-apa. So macam bila habis antibiotik, saya datang lagi 1 minggu appointment baru. Lepas tu dia still bagi antibiotik yang sama. Sampai beberapa kali saya pergi ambil antibiotik tu, tapi macam tak ada improvement pun. Makin lama makin teruk lah. Sebab benda tu tak sesuai kan. Lepas tu bila dah macam tu, saya minta referral letter untuk pergi dekat HUKM. Saya ada pergi pakar kulit swasta juga. Tapi dia ada bagi ubat pun ubat jerawat juga. Tapi actually ubat jerawat tu sesuai lah untuk saya. Dia macam macam tak bagi benda ni jadi macam terlampau progresif. So dia macam melambatkan. Tapi still
masa tu dia akan keluar menanah. Dia akan inilah sampai adalah banyak kali saya skip kelas. Memang tak dapat buat apa-apa. Cuma doktor, sebab kita dengar tadi simptom-simptom perkara-perkara yang perlu dihadapi oleh pesakit. Adakah hidradenitis ni bahaya? Ada perkara lain yang akan berlaku atau penyakit-penyakit lain yang akan muncul disebabkan oleh hidradenitis? Tak, masalah hidradenitis adalah masalah penyakit kulit ya. Tetapi kita tahu banyak ramai pesakit hidradenitis mengalami masalah kemurungan disebabkan oleh masalah inilah. Tidak ada masalah dalaman ya. Jadi ia sebenarnya lebih kepada psikologi pesakit. Jadi itu yang akan menimbulkan perkara-perkara lain. Ya. Okey. Mengenai hari kesedaran ni, bila ia akan dilakukan? Ini kali pertama atau macam mana? Ya, ia adalah kali pertama. Ia akan diadakan pada 20 Ogos tahun ini di Hospital Kuala Lumpur di auditorium utama. Auditorium. Apa aktivitinya nanti? Kita akan mengadakan beberapa ceramah dan juga kita akan membawa seorang nurse misi yang akan mengajar bagaimana untuk menjaga hidradenitis di rumah dan bagaimana nak mengawal ledakan nanah itu daripada melekit dan cara-cara lain ialah kalau saya boleh cerita sedikitlah ialah nombor satu pertama sekali mesti jumpa dengan doktor lah supaya dapat kita kenal pasti apakah penyakit ini. Nombor dua, kita mesti jangan mencukur, jangan pakai deodoran yang biasa sebab benda itu akan menyebabkan benda itu aktif. Lagi satu, pesakit suka memicit jerawat-jerawat itu. Sebenarnya itu akan menyebabkan hidradenitis itu lebih teruk. Boleh saya bagi tahu kenapa terjadinya hidradenitis? Sebenarnya kita tidak tahu punca hidradenitis ni, tetapi disebabkan oleh tersumbat seperti jerawat, liang roma tadi, yang folikel rambut tu, bila dia tersumbat dalam folikel tu, dia akan menjadi nanah dan dia akan pecah ya, jadi bisul dan jadi terowong-terowong. Terowong-terowong itu juga akan menjadi nanah. Jadi dia jadi banyak dan sakit. Jadi apa kita nampak, kita boleh basuh pakai kemungkinan sabun yang mempunyai antibakteria, basuh dengan sabun yang baik. Lepas tu memakai dressing ya yang baik supaya dia boleh menyerap nanah itu tersebut, dan memakai mungkin baju yang longgar. Kalau hari yang panas, cuba masuk tempat yang sejuk sikit supaya tidak terlalu berpeluh. Kalau berpeluh dia akan jadi lebih aktif. Lagi satu saya nak bagi tahu, hidradenitis ni menjadi aktif semasa wanita, terutama wanita ya, nisbah ialah 3:1, wanita 3 lebih daripada lelaki. Jadi disebabkan oleh androgen, hormon androgen tu dia jadi aktif masa itu. Jadi semasa kita beberapa hari sebelum datang haid, kita cepat-cepat dapat kenal pasti masalah ini, hidradenitis ni, dan makan antibiotik supaya dia tidak jadi terlalu aktif lah. Jadi kita cuba doktor, semangat ni. Sebab kadang-kadang kita selalu dengar kalau apa-apa penyakit pun orang selalu kata mencegah lebih baik daripada mengubati. Jadi hidradenitis ini, adakah ia boleh dicegah ataupun kita ada cara-cara tertentu untuk memastikan kita tidak menjadi pesakitnya? Saya rasa tidak ada cara cegahan. Cegah tak, macam kalau saya amalkan apa tu aloe vera, sebab bila melalui pembacaan saya, ramai orang, tapi basically dekat luar negara, sebab kat sini tak ramai. Sebab tu kita nak buat kesedaran. So melalui inilah ramai diorang akan bagi tahu apa yang diorang buat. Macam diorang ada elimination diet. So tengok bila diorang makan apa tak boleh, ni diorang akan tolak. Tapi itulah diorang kata sebab benda ni macam ada kaitan dengan autoimmune. Autoimmune ni maksudnya macam sistem badan yang sepatut mempertahankan badan tapi dia menyerang badan sendiri. So itulah dia kata mungkin ada jenis-jenis pemakanan yang bila kita makan, benda tu yang mengaktif, buat benda tu menyerang badan. So contohnya macam, apa makanan yang bagaimana agaknya? Kalau macam saya mungkin macam orang lain, ikan keli memang tak boleh. Saya dah pernah cuba dah. Saya makan tu serta-merta dia akan membengkak. Lepas tu saya macam sambal belacan saya tak boleh makan, dan nasi saya tak boleh makan. So macam sedap pula tu.
So dia berbezalah antara seorang ke seorang, tapi kemungkinan ada kaitan dengan makanan. Okey, sekali lagi doktor, kita wawarkan kepada yang menonton ini bila hari kesedarannya akan dilangsungkan, di mana dan semua dijemput hadir. Ya, hari kesedaran hidradenitis suppurativa yang pertama di Malaysia akan diadakan pada 20 Ogos 2016 di Auditorium Utama Hospital Kuala Lumpur. Sila datang beramai-ramai. Jika ada adik-beradik kita yang mengalami masalah ini, sila bawa dan boleh berjumpa dengan pakar-pakar kulit dan pesakit-pesakit hidradenitis supaya kita boleh berbincang dan berkongsi pengalaman. Okey, itu yang paling penting sebenarnya, kerana apabila kita mengalami sesuatu, jangan sorok, kita kena bertanya pada mereka yang betul, dan kepada anda yang punya masalah ini boleh hadirkan diri di Hospital Kuala Lumpur pada 20 Ogos ini. Jadi terima kasih kepada doktor dan juga Iqmal kerana sudi berkongsi informasi ini, satu yang jarang sebenarnya dibincangkan dan juga jarang diketahui oleh masyarakat umum. Kita mungkin tak tahu kita penghidapnya. Jadi di hari kesedaran itu nantilah anda akan dapat tahu lebih lanjut lagi tentang hidradenitis suppurativa. Okey, terima kasih kepada dua tetamu kita.